Ustaz ada ramai kenalan-kenalan geng-geng motor, Yes, ataupun geng-geng yang pernah lah pernah berada di jalan yang tak berapa cantik, kemudian dia berubah. Yang pengalaman mungkin Ustaz boleh kongsi antara kenalan Ustaz yang maknanya dulu dia mungkin larak, sekarang dia dah berubah dan totally berubah jadi baik dan jadi sangat-sangat istiqamah. Mungkin Ustaz boleh share antara pengalaman Ustaz, antara kenalan Ustaz tu. Sebab ada juga yang sedang menonton masyarakat kita, dia kata saya nak jadi baik tapi saya ni tak baik. Jadi mungkin bila kita dengar pengalaman Ustaz, ada sahabat Ustaz sendiri yang boleh berubah dan istiqamah, dia jadi inspirasi Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Said Nur Hisham. Saya guna perkataan Ustaz Said Nur Hisham juga dalam satu gambar, sekeping gambar yang sangat manis dengan senyuman dia yang semanis madu. Apa yang saya nak cerita? Ustaz kata hikmah. Bagaimana, apa dia hikmah? Hikmah ni pada perkataan yang sesuai, kaedah yang sesuai, masa yang sesuai, pada orang yang sesuai. Pada saya sangat kagum bila orang boleh memudahkan sesuatu yang susah, dia jadi simple dan mudah menyerap. Terima kasih pada Ustaz Said Nur Hisham. Dan kaedah itu saya dah guna lama dah ketika kita berdakwah pada golongan maknya, kita berdakwah pada golongan yang terlibat dengan pelacuran. Alhamdulillah ramai Ustaz. Isu LGBT di Malaysia lebih daripada 380 orang pelacur-pelacur dan LGBT ni kembali ke pangkal jalan. Hasil kerjasama saya dengan JAKIM. Alhamdulillah kita berdakwah di lorong. Ustaz pun kita pernah buat rancangan usrah sama-sama. Dan keduanya, geng bikers. Geng bikers ni, Ustaz, boleh total dalam geng kami ni Ustaz. Mayang tak reti. Mayang pun tak reti. Puasa pun tak puasa Ustaz. Umur 60 tahun tak puasa. Sebab tu nama grup kami ni Sifu. Sifu ni dia ada banyak maksud. Tapi saya pecahkan S tu sebar. I tu Islam. F tu for. U tu ummah. Sebar Islam pada ummah. Saya bila masuk geng-geng saya ni tuan-tuan, masuk geng Sifu Bikers ni, ramai yang ni. Dan tahun pertama mereka masuk, kita tak tegur banyak. Kita ajak program bersama TV3 iaitu Jom Cuci Masjid. Dia ada jinak dulu. Dia right, cuci masjid dekat Baling. Right. Dia orang suka right. Kita belanja, dia orang makan, pergi mana apa semua. Right. Buat Jom Cuci Masjid. Akhirnya dia orang rapat dengan saya, sembang dengan saya. Sebab kaedah dakwah Nabi, more connection to less correction. Banyakkan hubungan untuk memudahkan pembetulan. So what happened after that? Yang kisah dia tuan-tuan dan perempuan, isteri dia telefon. Ustaz, Alhamdulillah, suami saya tahun ni dia puasa sebulan Ustaz. Dalam hidup saya tak pernah tengok dia puasa Ustaz. Alhamdulillah, tahun ni dia puasa sebulan. Ada juga yang telefon, isteri telefon. Ustaz PKP ni, saya dapat satu nikmat yang paling besar. Apa dia? Kak, Alhamdulillah, suami saya dah jadi imam. Sepanjang Ramadan dia jadi imam. Dan yang paling saya sedih, dia boleh baca kutubah hari raya. Dan kami satu keluarga menangis. Sebab itulah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Itu perkataan dia. Jadi kalau orang ada 1 juta, bagi duit 1 juta kat saya rasa tak ada boleh, benda ni tak boleh lawan kegembiraan saya. Bila manusia berubah dengan kaedah dakwah yang kita buat secara santai ni. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyaklah. Ini terlalu ramai. Tapi saya nak tutup dengan satu kisah. Nama dia ni Atan, tetapi orang panggil dia Setan. Masa tu saya pakai motor Harley Davidson. Grup Harley ni. Depan saya tuan-tuan, kita orang ride pergi Thailand.
Depan saya dia tidur di Shangri-La. Dia dah siap tempah 2 orang pelacur Thailand ni. Dia gambar seponggong pelacur tu depan saya. Dia tahu kita ustaz, tapi dia gambar depan tu. Ustaz, sorry ustaz ustaz tahu umur dia 60 tahun. Dia ni dia pension Navy dan dia kaya raya. Dia ada 2 biji Harley yang harga 100,000 lebih, dia beli cash. Dia breakfast saya dekat Yusuf Aslam punya restoran Haslam depan Tawakal. Kalau kita orang ride sama-sama, orang lain minum teh tarik, dia minum depan saya bir. Dia Memang minum setan. bir. Memang setan. Dia pergi mana-mana pun dia minum bir. Dia pergi mana, saya masuk masjid, dia duduk luar masjid. Cepat sikit sembahyang. Grup tu 2 orang je sembahyang. Saya dengan seorang kawan saya sembahyang masa itulah. Tapi alhamdulillah, Ustaz percayalah, doa Ustaz, doa. Saya selalu doa kat dia, ya Allah, bagilah abang dan Atan hidayah, bagilah abang Atan hidayah. Satu hari Ustaz, kita buat satu program. Program ni saya challenge lah geng-geng bikers ni masuk dalam liang lahat. Sekali dia kata, alah abang Atan mana berani, takut terbakar. Saya cakap tu, bahasa bikers kan, mana berani, lu mana berani bro, lu kalau masuk dalam liang lahat ni terbakar punya. Dia terasa tercabar. Kejap-kejap bagi aku habiskan setin. Dia buka kasbut, dia minum, dia ramas tin kasbut, dia bubur dalam beg dia dekat kubur tu. Dia pun masuk. Dia masuk, kita tutup dengan papan plywood atas tu. Saya pun baca talqin. Baca talqin. Habis tu kita pun buka plywood tu. Dia diam. Bang, okey bang. Dia diam. Lepas tu 3 hari saya tak jumpa dia. Dia start motor, dia belah, dia balik. 3 hari saya tak jumpa dia. Lepas tu dia datang jumpa saya, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz sekejap. Ustaz, saya nak berubah. Saya memang nak berubah, Ustaz. Ustaz tolong saya, Ustaz. Saya ada seorang kawan saya nama dia Ridwan Cina. Dia ni tablik, sekarang ni dia stroke. Saya kata okey, kau ikut dia keluar 3 hari. Buat cabar lu 3 hari ni, lu jangan lari dia dakwah. Lu duduk je, duduk dengar je. Dia kata okey bro. Dia pun 3 hari. Lepas 3 hari dia keluar, Ustaz, saya nak belajar agama. Saya carilah cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang mengajar di rumah dia. Dan Ustaz, saya nak pergi umrah. Okey. Saya pun set satu syarikat pergi umrah. Dia pun pergi umrah. Cuma saya tak dapat lah nak iring dia kat sana. Masa dia balik umrah, dia hantar teks saya, Ustaz, insyaAllah hari Jumaat malam kami sampai. So kita pun panggil geng-geng bikers ni pun seronok lah. Oh, dia ni dah nak dia pergi umrah ni, kita nak sambut lah dia. Aku nak cium. Dia tak jadi, kita orang pun tunggu. Tiba-tiba nampak bini dia keluar. Tanya bini dia, mana abang? Abang tinggal kat Mekah. Ha? Kenapa tak balik? Ada masalah pasport ke? Tak ada, abang meninggal. Abang meninggal dunia kat Mekah. Sampai hari ni saya rindu kat dia. Sebab tu dalam hidup saya tak pernah pandang orang lain jahat. Yang paling jahat dalam dunia ni saya. Saya tak pandai sampaikan agama pada mereka. Mungkin cara saya tak sesuai. Kan? Jadi saya, itulah. Isteri dia cerita macam mana keadaan dia kat Mekah. Apa yang bila saya tanya, hari tu saya tergamam sebab saya terlalu sedih. Zaman dulu tak ada WhatsApp, Ustaz, tak ada SMS, tak ada apa. Ada SMS. Cuma dia cerita kat saya, abang, alhamdulillah masa hari keberapa tu kami datang rumah dia, sebab dia panggil, isteri dia panggil, abang ada tinggalkan benda ni, dia dah amanah, dia dah wasiat. Abang meninggal dunia ketika tawaf. Allah. Meninggal dunia ketika dia
Ketika dia tawaf, saya dah pandang belakang, mana abang tak ada. Abang dah terlentang jatuh. Bila Mutawif kata terus kejar ke hospital, dia dah meninggal dunia. Apa berlaku? Dan sepanjang di Mekah, di Madinah, dia kerja dia hanya sembahyang, menangis. Sembahyang, menangis. Sembahyang, menangis. Bila isteri tanya, abang kenapa abang menangis? Abang tak pandai baca Quran. Abang bodoh. Abang tak pandai baca Quran. Abang cemburu kalau abang pandai baca Quran. Sebab tu abang menangis. Allah Akbar. Ustaz, cerita-cerita macam ni mudah-mudahan jadi inspirasi lah. Ustaz, dia beritahu tak Ustaz? Bila dia keluar dari Ustaz program, duduk dalam kubur, Ustaz baca talqin, dia cerita tak apa yang dia rasa masa dalam tu? Dia cerita, dia kata Ustaz punya bahasa talqin tu dia tak pernah dengar. Kasar. Dan masa dia duduk dalam tu, dia nampak gelap, dia nampak sikit cahaya. Dan dia tak boleh bergerak. Dia kata, saya kata, ketahuilah, wahai Abang Atan, kubur tu, kematian itu benar. Hidup di alam barzah ini benar. Pertanyaan muka nakir itu benar. Dia kata itu perkataan benar itu. Benar itu yang menyebabkan dia kata, tak boleh tahan. Yang benar ni, aku ni belum buat persiapan untuk mati. Aku dah tak ada persiapan untuk bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itu benar. Perkataan benar. Dia kata real. Perkataan real ni masuk ke dalam hati dia. Dia kata, tak boleh. Aku kena buat persiapan. Aku dah banyak buat dosa. Aku kena ni. Dan banyaklah dia dah wasiatkan. Dia dah selalu hari-hari dia satu bilik, dia orang kaya, satu bilik dengan isteri dia. Dia hari-hari pesan. Dia kata duit banyak ni wakafkan, buat masjid. Duit banyak ni macam ni. Abang punya rumah yang dekat ni jual semua tu, wakafkan semuanya untuk buat masjid. Dia lain dah. Bila orang dapat Islam ni, dia lain Ustaz. Dia lain. Wallahi lah, saya nak cerita benda ni pun, bila saya terlalu emosi, saya tak mampu nak cerita habis. Cuma punya perasaan dia tersentuh dengan perkataan benar. Pertanyaan mungkar nakir itu benar. Kita hidup lagi Ustaz. Kita hidup, kita rasa benda ni real ke? Kiamat ni jauh lagi ke? Dekat ke? Kita tak. Tapi bila dah masuk dalam liang lahat Ustaz, baring, dia jadi lain. So, saya pun antara kaedah antara dakwah saya, itu antara yang saya rasa itu antara yang menarik lah dalam usaha dakwah saya pada geng-geng bikers ni. Wallahualam. Belum dia meninggal, dia ada bermesej dengan Ustaz dari Mekah. Dia ada hantar mesej, tapi dia tak cerita keadaan dia kat sana. Saya tanya pun dia kata Alhamdulillah, seronok kat sini Ustaz. Dia Alhamdulillah. Cuma dia hantar mesej, dia akan balik hari Jumaat, flight dia jam 10 malam. Dia tak balik. Maknanya jenazah dia pun disolatkan di Masjidil Haram. Ya Ustaz, jenazah dia di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allah pilih dia. Cuma isteri dia selalu cerita kebaikan dia satu. Walaupun dia tak boleh hilang ketagihan minum arak masa dia muda sampailah di, kebaikan dia satu. Dia tak boleh tengok orang susah. Dia tengah naik motor, nampak orang susah, dia pergi. Dan nombor dua dia Ustaz, dia ada satu perangai pelik. Dia suka dengar, kalau saya sebut Ustaz mungkin tak marah kot. Dia ada satu perangai benar dia suka cium ulama dan dia suka bagi jumlah wang yang besar pada ulama. Dia tak kisah duit. Saya pernah tengok dia bawa duit cash Ustaz, lebih kurang 10,000 dalam pouch dia tu. Dia tengah bawa betul-betul.
malam ni ada ustaz tu ceramah dekat Belewar lah. Dia pun ustaz betul, dia pergi jumpa Ustaz Ashan Sukri, dia bagi duit envelope. Ustaz, dia untuk penceramah malam ni, nak bagi. Arwah Ustaz Ashan Sukri. Dia banyaklah cerita dia Ustaz, tapi cerita dia dah mati baru kita tahu kelebihan dia suka sedekah Ustaz. Dia memang suka sedekah. Dia pantang jumpa orang alim, jumpa orang baik, orang susah, dia akan sedekah. Isteri dia macam mana? Maknanya isteri dia ada rasa-rasa kelainan tak dia masa dia kat Mekah tu? Sebab dia tak sihat tu. Isteri dia macam ni. Isteri dia tak tahu dia akan mati. Tapi isteri dia cakap, dia antara isteri cakap, terima kasih Ustaz bimbing dia di saat akhir. Terima kasih Ustaz. Macam tu saya kata, ini bukan kerja saya, ini kerja Allah. Allah nak bagi hidayah pada siapa-siapa, Allah boleh bagi. Allah Akbar. Saya sebenarnya rindu kat dia. Itu je. Allah. Ni'mah. Bagi ustaz sendiri, saya dapat rasakan satu rindu tapi satu kepuasan kan ustaz. Kita dalam berdakwah ni, kemanisan, perkara paling manis, perkara paling seronok bila ialah hidayah tu Allah beri, tetapi dakwah kita ini usaha kita menjadi asbab. Hidayah itu dari Allah. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, yang ada kenalan, yang ada kemampuan, indahnya. Tapi ramai yang dalam ni pun yang duduk share kuliah-kuliah, dia tag kawan-kawan, ajak kawan-kawan bersama dalam majlis ilmu.